Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid Ustazah kelas 4 Intelligence dan juga 4 Excellent. Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera lah. Okey, pertama sekali macam biasa hari Khamis bermula daripada jam 10.30 hinggalah 12.30 hari kita akan adakan kelas bahasa Arab bersama Ustazah. Okey, pertama sekali benda yang paling penting yang kamu perlu ada di tangan kamu adalah modul lah, modul. Okey, modul. Buku teks tak perlu sebab apa yang Ustazah akan terangkan pada slide Ustazah ini dah pun merangkumi apa yang ada dalam buku teks. Okey, sebelum kita mula belajar, indahnya kalau kita mulakan pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahululah. Baca dulu doa penyerang hati macam biasa. Okey, semua Ustazah nak angkat tangan, tak ada tangan. Kita mohon agar pembelajaran kita pada hari ini diberkati Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, al-yawm sanadrusu mawdu' uhibbu madrasati. Uhibbu madrasati. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita masih lagi di tajuk yang sama iaitu uhibbu madrasati. Ma makna uhibbu madrasati? Uhibbu madrasati bermaksud saya sayang sekolah saya. Tetapi pada minggu ini kita akan belajar tentang beberapa perkataan baru, yakni perkataan yang menunjukkan tentang zarful makan. Zarful makan. Apa maksud? Ma makna zarful makan? Zarful makan bermaksud kata arah. Kalau kamu perasan, dalam modul kamu Ustazah ada sediakan nota ringkas lah berkaitan dengan zarful makan. Jadi kalau kamu rasa macam tak ingat apa semua tu, kamu rujuk je nota yang saya beri ni. Ni. Nah, notanya. Okey. Ustazah akan asyrahu lakum hadza zarful makan. Istami'u jayidan. Ustazah akan beritahu, Ustazah akan terang tentang kamu sedikit berkaitan dengan zarful makan, dan Ustazah nak kamu dengar dengan baik-baik penjelasan Ustazah. Okey. Rujuk slide yang Ustazah tayang ni. Okey, perkataan yang pertama adalah amama. Amama. Amama bermaksud di hadapan. Maksud dia apa dia? Di hadapan. Baik. Okey, perkataan yang kedua adalah perkataan yasara. Yasara. Okey, ma makna yasara? Di kiri. Yasara bermaksud di sebelah kiri. Dan lawan kiri adalah kanan. Dan dalam bahasa Arab, kanan kita sebut sebagai yamina. Yamina. Okey, ulang balik. Okey, amama. Macam mana kamu nak ingat di hadapan itu amama? Kamu ingat lah. Kalau kita solat berjemaah, ada imam dan ada makmum. Imam biasanya berada di saf yang paling di hadapan. Jadi kamu ingat, kalau di hadapan, kalau dalam bahasa Arab, kita sebut dia amama. Perkataan seterusnya adalah kiri. Kalau kiri, kita sebut yasara. Ingat, kiri yasara. Lawan kepada kiri adalah kanan. Kanan pula kita panggil dia sebagai yamina. Yamina. Kiri dan kanan bermula dengan huruf ya. Yasara, yamina. Slide seterusnya adalah bijanibi. Bijanibi. Ma makna bijanibi? Bijanibi bermakna di sebelah ataupun bersebelahan. Seterusnya pula adalah wara'a. Wara'a di belakang. Bagus. Seterusnya adalah fauqa. Fauqa bermaksud di atas. Okey, di atas. Dan last kali adalah perkataan tahta. Tahta bermaksud di bawah. Okay, kalau buku ini, kalau di bawah kita sebut dia sebagai tahta. Okay. Kalau di atas kita sebut dia sebagai fauqa.
Kalau di belakang kita sebut dia sebagai wara'a. Kalau bersebelahan kita sebut dia sebagai bijanibi. Kalau di kiri kita sebut dia sebagai yasara. Kalau di kanan kita sebut dia sebagai yamina. Kalau di hadapan kita sebut dia sebagai, ingat perkataan imam. Maknanya kalau di hadapan kita sebut dia sebagai amama. Baik. Okey, selesai bab zarful makan ataupun kata arah sebentar tadi. Okay, sekarang kita cuba test kamu faham ke tak apa yang saya sampaikan. Pertamanya kita tengok dululah modul kamu. Buka muka surat 4. Okey, muka surat 4. Latihan ini. Okey, kita baca satu-satu. Saya akan guide kamu lah macam mana nak buat latihan ni, okey? Sediakan sebatang pensel untuk kamu nak catat maklumat-maklumat penting yang saya akan bagi tahu lah. Okey? Dah ready? Kita akan mula. Okey, arahan dia adalah ratib summa uktub. Ratib, susun, kemudian uktub, tulis jawapan di bahagian kosong tu lah. Okey, kamu tengok gambar pertama. Gambar pertama ada sebuah beg kan. Okey, kalau kamu perhati, perkataan pertama itu adalah al-haqibatu. Perkataan kedua fi, kemudian al-qalamu. Al-haqibatu fi al-qalamu. Okey, saya akan bagi kamu makna. Kamu tolong catat makna dia menggunakan pensel. Okey, catat. Okey, al-haqibatu bermaksud beg. Bermaksud beg. Fi, di ataupun di dalam. Al-qalamu pula bermaksud pen. Pen. Okey. Okey, bila kamu dah tahu makna ni, kamu bolehlah try susun yang mana depan, yang mana tengah dan yang mana belakang. Okey, perkataan seterusnya ataupun gambar seterusnya adalah gambar rumah dengan gambar kereta. Okey, ayat yang pertama adalah, perkataan pertama adalah al-bait. Al-bait bermakna rumah. Rumah. Perkataan kedua pula adalah amama. Amama bermaksud di depan. Kemudian as-sayyarah bermaksud kereta. Okay, dapat? Seterusnya, kalau tak dapat, kamu boleh stop kejap video Ustazah. Kemudian sambung kalau kamu dah bersedia, okey? Selagi mana belum dapat, kamu stop dulu, okey? Ustazah akan laju lah sebab video tak boleh lama-lama sangat. Okey. Gambar seterusnya adalah gambar pokok bunga. Okey, az-zuhur. Az-zuhur bermaksud bunga. Okey, asy-syajarah maksud pokok. Kemudian tahta. Tahta bermaksud, apa maksud tahta? So kamu ingat balik. Ataupun kalau kamu rasa macam tak ingat, rujuk balik nota Ustazah tu. Apa maksud tahta? Tahta bermaksud di bawah. Dapat? Okey, perkataan seterusnya. Al-maktabi. Al-maktabi bermaksud meja. Kemudian wara'a. Wara'a bermaksud di belakang. Kemudian al-kursiyu. Al-kursiyu bermaksud kerusi. Okey, settle bab gambar ini. Kemudian gambar seterusnya adalah fauqa. Fauqa. Fauqa bermaksud di atas. Okey, kemudian at-tuyur. At-tuyur bermaksud burung. Kemudian al-bait. Al-bait macam tadi. Apa maksud al-bait? Ada pada gambar yang kedua. Al-bait bermaksud rumah. Rumah. Baik. Okey, kamu dah dapat semua tu, kamu terus susun mengikut makna yang betul. Okey, muka surat seterusnya pula adalah, okey, disebabkan bila dah print, gambar jadi tak clear kan? Jadi saya akan bagi tahulah gambar apa. Okey, gambar pertama tu gambar apa dengan apa. Okey. Pertama sekali tengok arahan dia, imla al-faraghat bil ijabah as-sahihah. Maksudnya isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Rujuk nota tambahan yang saya berikan pada kamu. Okey, gambar yang pertama. Gambar yang pertama, bangunan di hadapan hak besar tu, hak tinggi tu adalah pejabat. Tulis dengan pensel. Pejabat. Kemudian bangunan yang kecil di belakang tu pula adalah koperasi.
Okey. Kalau kamu perhati, di sebelah bergambar itu ada macam tempat kosong. Kemudian dia tulis amama. Ma maksud amama. Tengok nota balik. Dukanil madrasah. Dukanil madrasah bermaksud koperasi. Apa di depan koperasi itu apa dia? Kamu tahu jawapan, terus tulis di tempat kosong itu. Nah. Okey, gambar yang kedua. Kalau kamu nampak pintu yang ada 2 orang guru keluar masuk tu, itu adalah bilik guru. Kemudian pintu yang terbuka di tepi tu adalah bilik guru besar. Okey, bilik guru besar. Okey, tengok ayat di sebelah dia. Ghurfatul muallimina. Ghurfatul muallimina bermaksud bilik guru. Okey, bilik guru. Bijanibi. Ma maksud bijanibi? Rujuk nota. Bijanibi apa? Kamu tentukan dan tulis di tempat kosong tu. Kemudian gambar yang ketiga. Okey, gambar ketiga, kalau kamu perasan, dekat belakang, bangunan belakang tu yang ada tulisan itu adalah kantin sekolah. Kemudian bangunan di hadapan dia itu adalah kelas. Kelas. Okey. Kamu tengok tempat kosong. Wara'a al-fasli. Apa makna wara'a? Rujuk nota ustazah. Kemudian al-fasli. Al-fasli bermaksud ke kelas. Tengoklah kalau kantin, apa yang berada di belakang kelas? Apa dia yang bangunan apa yang berada di belakang kelas? Kalau kamu nak tahu, kalau tengok gambar bangunan apa? Itu adalah kantin sekolah. Dan kantin sekolah dalam bahasa Arab apa dia? Tulis dalam tempat kosong ni. Okey. Kemudian gambar yang seterusnya pula adalah bangunan yang sebelah kiri adalah surau. Kemudian bangunan yang di sebelah kanan pula adalah perpustakaan. Kalau kamu tengok dia buat tempat kosong. Yasarah. Apa makna yasarah? Kamu tentukan. Kamu tengok nota. Kemudian yasarah al-maktabah. Al-maktabah bermaksud perpustakaan. Senang je. Kamu tentukan apa yang berada di sebelah dia, apa yang berada di belakang dia. Kamu tentukan itu apa dia. Kemudian cari apa contoh maksud perpustakaan dalam bahasa Arab apa dia, kelas dalam bahasa Arab apa dia, kamu tentukan sendiri. Boleh? Senang je kan? Sebab nota dia sudah bagi dah. Okey, kemudian kita bergerak pula kepada latihan yang seterusnya, iaitu dia punya arahan tarjim al-jumlah ila al-lughatil arabiyyah. Maksud dia terjemahkan ayat-ayat di bawah ini kepada bahasa Melayu. Okey, usahakan bagi contoh macam mana nak buat. Okey, nombor 1 kalau kamu baca. Ma'malul ulum yaminal fasli. Ma'malul ulum yaminal fasli. Ma makna ma'malul ulum? Ma'mal ulum. Ma'malul ulum bermakna ma'mal sains. Ma'mal sains. Kamu terus tulis kat bahasa Melayu lah. Ma'mal sains. Kemudian perkataan seterusnya adalah yamina. Ma makna yamina? Kiri yasara, kanan yamina. Jadi makmal sains di kanan. Kemudian perkataan seterusnya pula adalah al-fasli. Ma makna al-fasli? Al-fasli bermakna kelas. Okey. Dan ayat betul dia adalah makmal sains di kanan kelas. Okey, setakat ni kamu nampak kan macam mana cara nak buat dia. First, kamu kena translate satu perkataan. Dah translate, baru kamu tulis jawapan di bawah. Kamu kena tahulah al-hadiqatu maksud dia apa, al-fas maksud dia apa, al-hammam maksud dia apa. Ini tajuk ini sudah bagi tahu, sudah ajak pada minggu yang lalu. Jadi kamu just flashback balik je. Kalau kamu rasa macam tak dapat juga, kamu cuba tengok dalam buku teks. Jawapan semua ada kat situ. Hammam apa dia, makmal komputer apa dia. Dah, semua dah ada dah. Okey, Ustazah doakan kamu semua boleh buat dengan baik setiap latihan yang saya beri pada kamu. Kalau ada sebarang masalah, jangan segan silu, terus WhatsApp Ustazah. Jangan kamu bela seorang-seorang, apa-apa pun WhatsApp Ustazah. Nah, tak tahu nak WhatsApp kat mana, dekat modul depan ni dah ada nombor Ustazah. Kamu cuma tinggal kontak Ustazah sajalah. Ustazah boleh bantu. Kalau Ustazah lapang, Ustazah akan bantu kamu sehabis baik. Okey? Jadi setakat di sini saja dululah kelas kita pada hari ini. InsyaAllah
Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Dan sebelum tu Ustazah nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Dan Ustazah akan memanfaatkan masa cuti seminggu yang ada di rumah itu dengan sebaik mungkin. Siapkan yang mana modul yang belum siap. Pastikan kamu isi cuti kamu dengan perkara-perkara yang berfaedah lah. Sebarang persoalan boleh terus WhatsApp Ustazah. Okay? Sekian saja dulu. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.